Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Saya muliakan Rustia dan juga seluruh jurukuasa kuliah Duha di HIG pada pagi ini. Saya hormati tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat, sama-sama berada di dalam majlis kuliah Duha di kompleks HIG Kuah Langkawi pada pagi ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan ruang kesempatan kepada kita, waktu yang sangat berharga dalam sisa-sisa umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Kita masih ada lagi peluang untuk buat amal kebajikan, boleh buat ibadat dengan sempurna, walaupun dalam situasi yang macam mana, sibuk dan juga kekangan-kekangan dalam kehidupan kita, tapi masih lagi ada masa untuk kita duduk dalam majlis ilmu, untuk kita zikrullah. Majlis ilmu ni disebut sebagai majalis zikr, iaitu majlis untuk kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa yang kita buat ini amalan diterima oleh Allah, dan amalan yang kita buat tidak menyimpang dan terkeluar daripada kehendak-kehendak syarak. Sebab itu kita mengaji, sebab itu kita kena ambil tahu setiap benda yang kita buat ini bertepatan ataupun muafakat dengan kehendak dalam ilmu syarak kita, ataupun dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tauhid, supaya dia tak terkeluar daripada kehendak-kehendak dalam agama ni. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dihormati sekalian, pada pagi ini saya ambil sebuah kitab yang lama dah duduk di rumah ni, iaitu hadis, kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis palsu ataupun hadis maudhu', tapi terkenal dalam masyarakat kita. Jadi kita nak cuba tengok satu dua yang apakah asal hadis sahih, padahal yang kita duk dengar ataupun duk amal selalu, bukan amal lah, yang kita selalu duk baca, rupanya hak tu hadis palsu ataupun hadis maudhu' yang orang reka. Hak sahih dia tu ada. Macam dengan kita selalu dengar orang kata, Nabi kata al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Sebenarnya hak tu bukan hadis, hak tu makna syarah kepada hadis. Hadis yang betulnya ialah rafa'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala maafkan 3 perkara, kata Nabi. Yang pertama silap, yang kedua lupa, yang ketiga dipaksa. Al-insan la yakhlu tu adalah syarah. Manusia tidak terlepas daripada salah dan silap. Hak tu syarah kepada hadis je. Jadi kita kata tu bukan hadis. Kalau orang kata hadis, hak tu palsu lah, tak betul lah. Tak betul ini maksud dia, jangan kata hak tu hadis. Hak tu cuma sebagai orang kata syarah saja kepada hak yang asal hadis tu. Macam orang kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis dia
muslimatin tak ada, yang ada sampai muslimin saja. Itu hadis dia. Muslimatin tu syarah kepada hadis tu. Menuntut ilmu ni mesti bukan hanya kepada orang laki-laki, tapi juga kepada orang perempuan. Hak tu syarah kepada hadis. Ni yang kata kena faham mana hadis, mana bukan hadis. Bukan apa, kita yang duk mengaji ni kita nak buat amai. Kita nak buat amai. Benda yang mudah-mudah kita nak buat amai. Hak susah-susah tu mungkinlah kita tak mampu buat, tapi hak mudah-mudah kita nak buat. Janganlah hak mudah pula kita buat dalam keadaan silap, ya. Apa benda yang satu amalan orang duk buat? Semayang raya 6. Itu siapa dia reka kita tak tahu dah semayang raya 6. Raya 6 lah, raya puasa 6 tu. Depa pakat buat semayang raya. Kata tak ada, ni palsu ni. Jadi amalan yang tak ada benda-benda nas tu tak usah buat. Tak usah buat. Tambahan-tambahan dalam ibadat yang macam tu tak payah buat. Tak payah buat. Tak usah duk bincang lah apa dia tu dudukkan dia apa, tak usah buat lah. Kalau nak semayang, kita semayang je. Semayang sunat 2 rakaat, sujud syukur. Pasal apa? Kita dah sempurna boleh puasa 6. Ada kawan lain nak boleh puasa 6 pun tak boleh. Pi sekat 5 dia dah. Ada kawan tu tanya puasa 6 lagi? Tak boleh lagi. Ada berapa hari lagi? Ada 6 hari. Dia puasa 6 tak habis lagi, ada berapa hari? 6 hari. 6 hari mana tak puasa lagi lah tu. Puasa 6 hari dah. Ada orang yang tak boleh puasa sampai 6 hari, boleh sekat 5 hari ya. Lepas tu dia kata dengan tak boleh mayang lah apalah. Tak dan jugalah ustaz. Jadi kita yang dan puasa sampai 6 hari, kita semayang sunat 2 rakaat, kita sujud syukur, tak apa. Tapi tak usahlah semayang raya 6. Menodok reka-reka pelik-pelik. Dia lagi tahu ada lah reka-reka yang dalam masyarakat kita ni macam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab ni, kitab ni nama apa? 40 hadis palsu yang popular. 40 hadis palsu yang popular. Bismillahirrahmanirrahim. Mencipta hadis palsu adalah satu jenayah besar jika dinilai dari sudut kacamata agama. Jangan reka. Kita orang Melayu kita tak rajin reka hadis-hadis palsu ni. Pasal apa? Pasal kita nak sebut hadis pun tak erti. Jadi tak apalah, nak habaq je hukum dia dosa besar. Siapa dia yang jenayah, siapa yang reka hadis ni. Perbuatan ini bererti mencemarkan ketulinan agama itu sendiri, kesannya membawa kepada keruntuhan agama. Jadi kalau duk reka hadis ni, dia boleh bawa kepada rosaknya agama. Salah faham dalam agama. Seperti yang sudah dihuraikan bahawa ia mencipta hadis palsu bererti seorang itu melakukan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sendiri pun marah, ya. Dalam hadis Nabi sebut man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menyebut hadis daripadaku sedangkan dia menyangka ia adalah dusta, maka dia termasuk daripada kalangan seorang orang pendusta. Dan perlu diambil tindakan. Kalau zaman dulu orang ambil tindakan, itu nama dia melakukan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini diharamkan berdasarkan hujah yang kuat daripada Quran dan hadis. Bahkan logik akal juga menolak perbuatan ini kerana beberapa alasan. Saya baca dulu dia punya orang kata mukadimah dia. Pendustaan yang dilakukan merupakan suatu pengkhianatan kepada syariat agama sendiri. Jika pendustaan dilakukan dengan satu tujuan jahat, maka dia anggap jenayah yang boleh menyebabkan umat Islam hilang kepercayaan kepada agama dia. Selain itu, kesannya juga menyebabkan umat Islam beramal dengan suatu perkara yang salah. Ada ke orang reka hadis? Ada. Contohnya ada satu hadis yang terkenal yang orang reka pasal terung. Siapa yang makan terung akan hilang daripada dia beberapa jenis penyakit. Pasal apa? Pasal dia reka, pasal dia jual terung, nak bagi orang makan terung.
Siapa makan lega berapa jenis penyakit. Kawan tu pula duk sakit lama dah. Makan terung pergi dengan ayak tu. Pasal apa? Pasal Rasulullah tak pernah kata pun dia yang reka sebab nak bagi laku. Terung dia jual terung. Orang kat belah Malaysia ni jual apa? Dia jual buah apa-apa. Dia kata siapa yang makan buah ni, maka Allah Ta'ala akan bagi dia makan buah-buah dalam syurga. Tu dia pakai duk makan kena, tahulah. Tu yang kata hadis-hadis palsu yang direka kerana dia ada kepentingan. Ada juga hadis palsu yang direka supaya nak menggembirakan kita bila kita buat ibadat, padahal Rasulullah tak sebut pun. Ada juga yang jenis tu, dia tu niat baik tapi baik pun tak kena gaya, sebab dia reka benda hak tak main daripada Rasulullah, berdosa juga. Dia tak payah ambil hadut ada ya. Yang kedua, perbuatan mencipta hadis palsu menyebabkan hilangnya kehebatan dan keaslian dalam agama. Agama yang hilang keaslian dan kesucian boleh dianggap sudah tidak bernilai. Akhirnya Islam yang bersumberkan wahyu, ia akan menjadi sama sahaja dengan agama-agama yang direka dan dikhayalkan oleh orang lain. Orang lain mereka tak ada rujukan, mereka reka saja. Sebab itu dalam amalan-amalan mereka kadang-kadang tak fikir sekali, tak ada langsung kepentingan hak bab kaitan dengan agama. Mereka lebih kepada budaya, lebih kepada amalan-amalan yang orang kata moral, macam tu. Yang ketiga dalam kitab ni kata, jika berdusta dengan menggunakan nama orang biasa pun diharamkan. Ada kita tak pernah kata, tapi ada orang kata, kita kata. Saya bisa dengar Ustaz Mat Isa kata, siapa dia yang buat benda yang macam ni, maka dia akan dapat beberapa keistimewaan. Saya tak pernah kata pun, mungkinlah saya tak pernah kata pun, tapi dia nisbahkan kepada nama saya. Marah tak? Marah. Lepas abang kata ada satu orang, dia biasa hajak buat kuih. Siapa yang nak buat kuih, bagi kuih tu naik kembung bagi elok, dia kena bancuh dengan ayat. Contoh. Tapi betul, bancuh ayat ni kemuak. Cucuk kodok lepas kata, kalau nak bagi kembung, bancuh dengan ayat. Betul lah ni. Mereka tak tahu. Dia kata maklum piah abang ke dia. Maklum piah kata aku tak pernah habang ke orang pun, aku buat kuih jenis tu pun aku tak erti dia tak. Marah dah maklum piah. Marah. Kawan tu buat tak kembung pun ustaz, kepik macam biasa ayah cok kodok. Dia tak nak jadi apa cok kodok. Dia kata nak cok kodok tu lepas kembung pula tu. Dia kata tak payah bubuh sobok penaik apa, tak payah bancuh dengan ayat. Dia kata maklum piah abang kat aku. Pipi tanya maklum piah mana? Tu maklum piah duk moyong lah. Pipi tanya maklum piah, suruh maklum piah. Tak ada, aku tak bisa duk habang ke orang macam tu. Marah dah maklum piah. Marah, benda tak betul. Rasulullah nak dinisbahkan kepada dia, Rasulullah pun marah, sama kita pun marah. Tu kata dia. Yang keempat, sekiranya hadis palsu yang diciptakan itu adalah dengan menokok tambah sesuatu yang dah baik, maka pendustaan itu seolah-olah menganggap agama yang turunkan oleh Allah Ta'ala masih tidak lengkap. Rasulullah, apa yang baginda habaq ialah benda yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu Allah Ta'ala bagi suku habaq macam tu. Tiba-tiba kita pergi duk habaq tambah tokok pula bubuh macam lain. Maka sudah tentu hal ini tidak dapat diterima oleh akal yang sempurna. Jadi benda dah elok dah, pergi duk tambah lagi pula. Ya. Yang kelima, mencipta hadis palsu dianggap menipu kerana mereka yang cintakan keaslian agama. Mereka yang cintakan agama mungkin akan tertipu dengan hadis palsu lalu mempercayainya. Sian ke orang yang tak tahu. Buatlah amal, padahal tak Rasulullah tak nak sebut pun macam tu. Dia buat benda yang tak ada sandaran pada agama. Justru mereka yang beramal dengan hadis tersebut dengan keyakinan bahawa ianya memang daripada Rasulullah, padahal ia palsu sahaja, sedangkan mereka inginkan fakta yang benar. Kesan-kesan terhadap penyebaran hadis palsu, hadis-hadis yang orang reka ni.
Yang pertama, merosakkan akal yang murni. Hadis palsu sebahagiannya direka oleh orang-orang yang anti-Islam. Mereka pandai bahasa Arab. Orang-orang yang tak suka dengan Islam ni, mereka reka hadis. Unsur-unsur dimasukkan ke dalamnya, unsur-unsur yang boleh mencemarkan agama. Antara yang menjadi fokus mereka ialah perkara-perkara akidah. Ya, unsur yang perkara merosakkan akidah yang murni. Contoh hadis palsu dalam akidah: "Lau ahsana ahadukum zannuhu bihajari lanafa'ahu." Jika seseorang kamu berbaik sangka dengan batu, nescaya ia akan memberi manfaat kepadanya. Kita baik sangka dengan satu batu. Batu ni kalau kita pakai, Covid tak kena dah. Contoh ni cerita hadis palsu ni hadis tak sah ni. Hadis palsu. Dia pun ambil lah batu tu, simpan dalam poket bintang mana pun. Padahal tak betul pun, Rasulullah tak pernah kata pun, dia reka aja. Dia kata siapa yang fokus kata batu ni boleh hilangkan Covid, dia kata tak mana ada Covid, aku tak takut. Sebab apa? Aku ada batu dia dah. Ataupun aku ada satu jenis kayu, nama dia raja kayu. Pipi dia dulu kena Covid, mati terkangkang. Raja-raja kayu pun tak ada amal terbakar kali dengan dia. Dengan duk mereka. Tak betul. Tu hadis palsu. Lau ahsana ahadukum zannuhu bihajarin lanafa'ahu. Siapa yang husnuzan ni artinya bersangka baik walau dengan seketui batu sekalipun, dia akan dapat manfaat daripada batu tu. Ni hadis palsu. Ibn Qayyim Jauziyah berkata hadis ini adalah palsu kerana dia daripada golongan musyrik yang mana mereka menyembah berhala supaya kita semua pakat sembah berhala dengan niat kata dia boleh memberi fokus yang baik kalau kita niat baik. Orang yang sembah berhala aja kata macam tu sebab dia percaya dengan batu. Dia buat hadis kata-kata, depa reka aja. Okey. Yang kedua, menjatuhkan kewibawaan agama. Secara umum semua hadis palsu menjatuhkan nilai agama kerana mereka menjadikan Islam sebagai bahan senda-senda gurau, benda main-main. Apa dia lagi? Reka-reka. Awak agama ni boleh campur-campur aduk dengan benda tak betul, dengan reka-reka ke? Jadi rosak agama. Sesuatu yang bersumberkan wahyu mempunyai wibawa yang tersendiri, mana mungkin diletakkan standing dengan rekaan manusia. Namun lebih dari itu, sebahagian hadis palsu zahirnya sudah nampak jelas tak betulnya dan isi kandungannya yang tidak relevan, artinya yang tak sesuai. Sebagai contoh hadis palsu, man sallat duha kaza wa kaza rakaatan u'tiya sawaba sab'ina nabiyan. Sesiapa yang semayang duha sekian-sekian rakaat, sekian-sekian pula dia tak sebut berapa rakaat. Tak betul dah. Tang ni pun tahulah kata tak betul. Kaza wa kaza dia tak sebut berapa rakaat. Maka seolah-olah diberi pahala semayang 70 orang nabi. Dahsyat. 70 orang nabi punya pahala sembahyang duha berapa rakaat ya. Hadis ini menjatuhkan nilai ketinggian para nabi. Dia nak rosakkan dia punya, orang kata dia peribadi nabi ya, seolah-olah nak dapat amalan nabi ni senang aja, sembahyang duha aja berapa rakaat. Seolah-olah pendusta yang keji ini tidak mengetahui bahawa selain nabi, sekalipun solat selama seumur hidup Nabi Nuh, ia tidak akan diberikan pahala yang standing dengan pahala Nabi. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim Jauziyah dalam bukunya Al-Manar Al-Munif, Al-Manarul Munif, tersebut dalam kitab dia. Yang ketiga, menjadikan nas-nas Islam saling bercanggah. Ada dah nas yang sahih, tiba-tiba dia reka benda lain, jadi nas tu jadi belaga. Dia belaga dengan hak betul, hak tak betul belaga dengan hak betul. Oleh kerana isi kandungan hadis palsu ini tidak berasal dari sumber yang sama daripada Rasulullah, maka ia akan bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Rasulullah suruh kita buat ibadat dengan cara yang ada sandaran, kita pula pakai ikut ya. Imam As-Sayuti dalam bukunya Tadribur Rawi menukilkan kata-kata Ibnu Jauzi, jika engkau melihat sesuatu hadis bercanggah dari segi logik, bercanggah dengan Quran, bertentangan dengan prinsip Islam, maka ketahuilah itu palsu.
Ni Quran tak suruh pun buat macam ni. Contohnya syurga kamu itu di bawah tapak kaki suami, maka pada setiap hari hendaklah engkau junjung tapak kakinya. Tak mampu dah, orang Lagawi pun tak mahu buat. Padahal hadis palsu je, suruh pergi duk junjung tapak kaki kawan tu. Laki dia pun jumpa tak mana, tak tahu hadis palsu ni, balik pergi baca kat isteri dia. Yang isteri dia pun tak mengaji, tiap-tiap pagi tak tapak kaki suami atas kepala. Terdia dah lah, tapak kaki pun bau tik ayam, yang kaki pun cekam penuh. Tahu cekam, kuku dia jadi busuk tu, bagi kuku yang kena cekam. Menurut Dr. Muhammad bin Muhammad Ash-Shahbah dalam bukunya Difa'ul Sunnah, seperti mana para sarjana hadis mengambil berat tentang analisis sanad susur galur hadis yang merupakan analisis yang kritis luaran, mereka membuat analisa terhadap matan dia. Sebagai contoh, hadis palsu bercanggah dengan nas Quran. Hadis palsu bercanggah dengan nas Quran. Quran kata macam lain, hadis yang bohong ni kata macam lain. Siapa dia reka? Tak tahu siapa dia reka, tiba-tiba keluar mai je. Apa dia hadis dia? Waladuz zina la yadkhulal jannah, anak zina tidak akan masuk syurga. La ilaha illallah. Kesianlah kat budak tu. Ni hadis reka ni tuan-tuan, ni bukan betul ni. Saya tuan-tuan kata saya baca hadis betul lah, dengar bunyi Arab je betul insong. Dah ni reka ni. Hadis yang direka, apa dia? Anak zina takkan masuk syurga. Pasal apa? Bercanggah dengan ayat Quran. Apa ayat Quran kata? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan ia akan pikul dosa usahanya sahaja. Mana boleh orang lain nak tanggung dosa orang lain? Mak pak dia yang buat jahat, pasal apa pula anak tak boleh masuk syurga? Anak dia soleh boleh masuk je. Pasal apa hadis ni main? Bukan hadis. Bukan hadis. Ni rekaan saja. Malah bercanggah dengan Quran. Dan juga yang keempat, bagus juga dia baca kitab ni, syok tak? Bukan syok apa? Syok pasal dapat ilmu. Saya duk tengok tadi, kata kena baca agak bagi kita tahu. Sagi duk buat amai benda-benda hak tak betul, makan terung pasal hilang 40 jenis penyakit. Padahal kawan tu jual terung nak pergi laku terung. Siapa yang makan genuak maka hilanglah penyakit buasir. Pakat telan genuak busuk ya Robi. Rupanya dak toki jual genuak buat hadis. Nak bagi laku genuak dia. Genuak. Buah kerdas. Tu genuak lah tu. Baik. Yang keempat, menjadikan hadis tu bercanggah dengan akal. Ada juga hadis yang kadang-kadang tak masuk akal. Kebanyakan hadis palsu direka oleh golongan yang akalnya dikuasai oleh emosi. Artinya dia ni jenis orang emosional. Dia orang yang terlalu melampau. Dia melampau. Justru itu didapati dalam beberapa rekaan, kadang-kala mereka tidak berfikir panjang dan tak menilai dengan teliti dari segi realiti akal, dan nampak sangat mereka begitu jahil. Antara hadis palsunya ialah inna safinatan nuh tafat bil baiti sab'an wa sallatil maqam raka'atain. Sesungguhnya kapal Nabi Nuh itu dia tawaf Kaabah sebanyak 7 kali dan sembahyanglah kapal itu 2 rakaat. Kapal itu dia sembahyang 2 rakaat, nampak sangat lawa. Wa sallatil maqam raka'atain, dan sembahyanglah kapal itu di makam Nabi Ibrahim 2 rakaat. Sangat tak masuk akal. Nabi Nuh lahir sebelum Nabi Ibrahim, di mana Kaabah dan makamnya ketika itu. Imam Sayuti kata dalam Tadribur Rawi bahwasanya kita dapat melihat bantahan sarjana hadis terhadap hadis palsu ni kerana tak logik. Ada ke punca kapal Nabi Nuh pi duk pusing
makam Ibrahim. Ibrahim tak lahir lagi. Nabi Nuh zaman tu, Nabi Nuh aja yang lahir tu. Ibrahim tak ada lagi. Dia pusing dah Kaabah 7 kali. Nampak sangat mohong. Ni yang kata hadis reka-rekaan. Kemudian hadis yang menyusahkan urusan umat Islam. Macam habis lah. Perempuan dengar aja. Siapa yang tak larat nak dengar, pejam Ustaz. Pejam Ustaz. Celik mata tengok, dengar lagi. Pejam pula. Tak apa tuan-tuan perempuan, janganlah macam dengan dalam kuliah nak periksa. Perempuan insya-Allah tak ada kertas periksa, bubuh di belakang kok lah nak ujian ke. Maka sesiapa akan ditanya soalan, siapa yang tak lulus tak boleh balik ke, tak ada. Perempuan main dengar je, santai-santai je duduk. Janganlah orang kata serius sangat, tapi kena serius mendengar, cuma janganlah serius perasaan sampai Allah sialah. Baik, hadis palsu juga memberikan kesan buruk terhadap cara berfikir umat Islam. Nilai-nilai zuhud yang melampau, artinya ta'assub yang melampau tu, dan unsur-unsur khurafat dan kepercayaan yang tidak betul direka. Reka benda-benda tak betul. Apa dia? Dengar. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya wa dunya wal akhirah ala haramun ala ahlillah. Tuan faham tak? Tak faham. Saya pun tak faham. Pasal apa? Tak pernah mengaji. Hadis ni tak ada dalam kitab hadis yang kita duk baca, tak ada. Tu macam mana saya nak faham? Tapi dia ada hurai lah sini. Tu orang tanya, Ustaz faham tak hadis ni Ustaz? Kita dengar, ini hadis palsu ni. Saya tak faham. Takkan Ustaz duk mengajar hadis, ajak tafsir tak faham hadis mudah macam ni? Pasal apa? Tak bisa mengaji. Hadis ni tinggi Ustaz, tak bisa mengaji. Bukan tinggi, tak ada zaman kami mengaji dulu. Pasal kami mengaji kita hadis sahih. Tiba-tiba dia main hadis palsu. Tak ada. Maksud apa? Minum air tak apa tuan-tuan, saya saja buka emas, tuan-tuan jangan buka emas. Siapa yang nak buka emas di tangan boleh, tapi letak atas meja. Faham tak ni? Dia kata, Ustaz boleh buka emas tak? Emas mana? Emas di muka, muka tak dibuka. Tapi kalau emas di tangan boleh buka, tapi dengan syarat bawah atas meja. Bawah atas meja ni boleh. Pihak mahal sikit lah, jangan hak murah tu. Baik. Apa maksud ad-dunya haramun ala ahlil akhirah wal akhirah haramun ala ahli dunya wa dunya wal akhirah haramun ala ahlillah? Tak pernah jumpa tuan-tuan. Apa maksud hadis palsu ni? Kalau lah terdengar macam ni, kita tahu dah, oh ni hadis reka ni. Kalau kita kata-kata ulama ataupun kata-kata golongan-golongan cendekiawan Islam, tak apa, tak salah. Dia kata lagi, dia ikut pandangan dia. Kita hormat pandangan orang, ya, kita hormat pandangan orang. Contohnya kita pergi ke satu kampung, orang kampung tu kata sebaik-baik manusia yang masuk kampung ialah orang yang melangkah dengan kaki kanan. Kita pun fikir kali, Allah, aku langkah kiri kanan ke kanan saja, orang tak tahu tadi masa masuk kampung mereka tadi. Sebab kampung mereka ni, mereka nak kalau boleh pagi-pagi ada orang baca Quran di surau, lepas tu ada tarhim. Tarhim tak ada lah, tapi kampung mereka ada lagi. Tahu tarhim? Ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah. Sebelum subuh tu atau panggil tarhim. Ada lagi. Ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala zikrika wa syukrika. Tarhim. Lama tak tarhim no? Tak ada dah kok ni. Ada lagi ke kok ni tarhim? Tak ada kan? Tak ada.
Sebut tarhim pun orang tak tahu apa dia. Ya Arhamar Rahimin tu lah. Baik, dunia itu haram untuk ahli akhirat. Siapa yang nak jadi ahli akhirat, dunia jangan ambil. Bila dunia tak diambil, TV jangan ada dalam rumah. Kalau ada, bawa main rumah saya. Dunia dia tak bagi. Jangan pakai barang kemas banyak-banyak dunia. Jangan ada apa dia lagi, rumah besar-besar dunia. Betul ke Allah Ta'ala larang? Tak. Betul ke Rasulullah larang? Tak. Gaji dia sebulan 1 juta, dia buat rumah 5 juta, murah aja. Gaji dia sebulan 1 juta, dia buat rumah 25 juta, 30 juta, murah aja. Pasal apa? Pasal gaji dia 1 juta. Kalau gaji dia 10,000, buat rumah 30 juta, hak tu nama dia tak sedar diri. Nampak tak? Islam tak larang pun. Macam kita ni gaji 2-300, padahal rumah ada tu, buka pintu jiran pun dengar bunyi pintu kriap, balik dah tu kata. Orang buka pintu tekan loceng, ting ting. Rumah kita buka pintu bunyi kriap, pintu tu bunyi. Orang belah rumah kata, maklum tu balik dah, dah rumah. Pasal apa? Aku dengar bunyi pintu tu tak? Bukan pintu ting ting tu, pintu hak dia buka tu. Kita pun dengar takut. Padahal dengan dia gaji RM4 dapat long tu jadi Pak Gad je. Sesuai tak dengan dia rumah tu? Sesuai dah. Maka dunia itu haram untuk ahli akhirat. Ini palsu. Akhirat itu haram untuk ahli dunia. Akhirat itu haram untuk ahli dunia. Artinya kalau nak rebut dunia, akhirat jangan nak rebut. Pasal apa? Pasal akhirat dengan dunia tak boleh campur sekali. Dia lah kata. Boleh campur tak? Bukan campur, 2 in 1. 2 in 1. Jadikanlah dunia tu sebagai akhirat. Tu dia betulnya. Kan? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah habuan kamu di akhirat, tapi janganlah lupa hal-hal dunia, sebab dunia ni perjalanan nak tuju ke sana. Kalau tak lalu, kita nak lalu ke mana? Tak payahlah pakai baju elok-elok. Suami malu tak kalau kita pakai baju pakai batik, pakai baju kedah, pergi makan kenduri. Isteri dia pakai kain batik susun. Orang Allah tak ada pakai kain batik susun ni, benar tak ada lah. Dulu ada seorang anak murid saya suka pakai kain batik susun. Lepas tu pakai baju kurung macam ni ya, batik susun. Kalau orang Allah agak-agak dia kata tak kat isteri dia. Orang pun tengok kata la ilaha illallah, tak ada kain lain nak pakai. Padahal kain batik tu pun baru lagi, elok lagi. Dia tak heran orang nak kata apa kata lah. Dia dengan dia. Hadis ni hadis lah dah. Kata-kata ni bukan hadis. Ni adalah hadis maudhu'. Dia reka ya, palsu. Akhirat itu haram untuk ahli dunia, dan dunia dan akhirat itu haram untuk ahlullah. Menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Salasilah Al-Hadis Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah, hadis ini adalah palsu kerana bukan hadis, reka. Jadi hadis seperti ini boleh menyebabkan orang Islam jadi mundur dan tidak berdaya saing. Bagaimana mungkin Rasulullah mengharamkan dunia untuk mereka, sedangkan Allah menyebut dalam Al-Quran, "Kumal man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal daripada rezeki yang dikurniakannya. Siapa kata haram? Benda elok tak apa. Rasulullah pun kata, aku suka benda-benda cantik, maka engkau cantikkanlah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tu cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu cantik, sukalah benda elok-elok. Boleh tak ustaz nak pakai tudung elok sikit? Boleh kan? Pakailah tudung elok-elok.
Boleh dah ustaz nak pakai baju elok sikit lah. Suami dia berkata, aku tengok pun elok, mak pakai baju elok. Lawa dia kata, nampak macam dulu-dulu je. Dulu-dulu tu bila tak tahu. Tapi ada isteri kata kat suami dia, bang, elok abang jadi macam lah. Saya tak suka abang jadi macam dulu. Pasal apa? Atau suami dia mungkin dulu sedekih kot no. Suami dia dulu masa muda-muda tak ambil tahu pasal diri dia. Bila main satu masa, dia pun lagi smart semua. Saya suka suami saya sekarang, saya tak suka suami saya dulu. Anda berapa orang suami? Perangai suami dia dulu ni tak suka. Dia suka perangai suami dia sekarang. Semayang rajin, puasa dengan dia, tangan pun ringan, nak sedekah. Dulu ustaz nak abang kedekuk baik. Dia agaklah. Suami saya lah juga. Saya tak suka suami saya had dulu. Saya suka suami saya had lah. Ada juga orang kata, saya tak suka isteri saya lah, saya suka isteri saya dulu. Pasal apa? Dulu dia muda. Terdiam, takkan kau nak muda sampai bila-bila kan? Kata zaman Tun Mahathir dulu dengan zaman lah, suka zaman mana? Lepas kata zaman Tun, pasal apa? Bini saya muda lagi masa tu. Pasal zaman Tun tu bini dia muda lagi. Lah tua, tak larat dah. Duk kira macam tu. Allah Ta'ala kata, katakanlah semuanya itu adalah nikmat untuk orang beriman. Allah Ta'ala kata, dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hanya tertentu bagi orang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan keterangan bersatu persatu bagi orang yang nak mengetahui. Itulah kata hadis palsu ni, orang reka kata hadis ni bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Ada juga hadis yang menjatuhkan tokoh-tokoh umat Islam. Contohnya hadis nak menjatuhkan Imam Syafi'i. Ada orang reka hadis nak menjatuhkan mazhab Syafi'i. Ni mazhab kita ni. Apa dia bunyi hadis dia? Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Direct sebut. Direct dia sebut. Sebut Muhammad bin Idris tu Imam Syafi'i. Dia kata betul-betul ke Imam Syafi'i. Pasal apa? Nak menjatuhkan mazhab Syafi'i. Sebab mereka mazhab lain. La ilaha illallah. Ada ke ustaz sampai tarak ni? Ada tu. Dia reka aja hadis palsu. Siapa dia dengar macam ni senyum je. Pasal apa? Kami tahu dah kita tak betul. Adarru ala ummati min iblis. Astaghfirullahalazim. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah huwa sirajul ummati huwa sirajul ummati. Ya Allah, tengok nampak tu. Dia kata, akan ada di kalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dia memberi mudarat kepada umatku lebih mudarat daripada iblis. Tu dia yang kata hadis apa? Hadis palsu tu. Dia penjatuhkan individu yang alim tu sama nilai dengan iblis. Dia kata dia memberi mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Akan ada pula seorang lelaki di kalangan umatku nama Abu Hanifah. Dia adalah lampu yang menerangi ummah. Dia adalah lampu kepada umatku. Tu dia. Hadis ini direka oleh Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi yang dengki dengan perkembangan mazhab Syafi'i di Khurasan. Al-Jarahi dalam kitabnya Kashful Khafa mengatakan tiada suatu hadis sahih mengenai pujian atau cercaan terhadap Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Semua yang disebut mengenai ini adalah palsu dan dusta. Dia tak mau bagi orang nak menganut mazhab Syafi'i. Dia orang terima mazhab Syafi'i, suruh terima mazhab hak dia saja suka. Padahal Abu Hanifah pun tak kata macam tu. Imam Syafi'i pun mengaji kat Imam Abu Hanifah. Guru dia yang jahat ni, kawan ni dia tak mau bagi mazhab Syafi'i ni berkembang. Dia pergi kata Imam Syafi'i itu dahsyat sama dengan iblis. Hadis palsu ni direka oleh golongan ekstremis mazhab, menjatuhkan maruah umat Islam. Jika diterima oleh tokoh-tokoh, maka ia akan tercemar. Janganlah duk terima hadis-hadis yang macam ni. Ni bukan hadis lah, kita sebut dia sebagai orang kata rekaan sahaja, tapi dinisbahkan kata hadis. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Tadi ada 2-3 hadis lah kaitan dengan hadis palsu ni. Bagus juga, kita tengok. Yang pertama,
Hadis berkaitan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis ini dimasukkan dalam senarai hadis palsu. Dia bukan hadis. Kebanyakan tokoh sarjana hadis dalam buku-buku karangan mereka, antaranya Al-Jarahi dalam kitab Kashful Khafa, Al-Albani dalam Silatul Ahadis Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah, Al-Arraqi Al-Kannani dalam kitab Tanzihus Syariah, Ali Al-Qari dalam Mawdu' Al-Kabir, Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa. Dia banyak orang kata hadis ni bukan hadis. Ni kata-kata ulama. Mereka menukilkan kata-kata sarjana Islam Ibn Taymiyah mengatakan ini adalah palsu. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Hadis ini dihukum sebagai palsu kerana cacat terdapat pada sanad. Sanad ini dibawa oleh Abu Atiqah Tarif bin Sulaiman. Beliau adalah seorang yang lemah dan tergolong daripada orang yang suka cari hadis palsu. Dia tu sendiri piduk habaq kata Rasulullah kata tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis ini sering disebut dengan tujuan nak menggalakkan orang supaya sungguh-sungguh mencari ilmu. Malang sekali dia adalah palsu. Dia niat tu baik dah, tapi cara tak betul. Kalau niat baik, tak usahlah duk reka hadis. Suruh ngaji je, tak kira lah sebut negeri apa tak payah sebut. Ambil dalam hadis-hadis ada kata suruh Rasulullah kata suruh mengaji. Terdapat juga sebahagian orang yang menggunakan hadis ini berhujah bahawa Rasulullah menggalakkan kita supaya menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Ini adalah kefahaman yang tidak tepat sekiranya hadis ini sahih sekalipun. Tak tepat. Nuntut ilmu sampai negeri Cina saja tak tepat. Ya. Kerana itu Abdul Aziz bin Abdullah Bas dikenali sebagai Syekh Ibn Bas dalam kitab Tuhfatul Karimah fi bayani ba'dil ahadisil mawdu'ah, seandainya hadis ini sahih maka tidak menunjukkan keutamaan negeri Cina dan juga penduduknya. Takkan tentu saja yang bagus negeri lain tak bagus ke? Macam tu. Maksud hadis ini sekiranya sahih adalah galakan untuk menuntut ilmu, yang ini sebenarnya untuk tuntut ilmu. Hadis yang sahih macam ni, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tu sahih. Tuntutlah ilmu, kerana menuntut ilmu itu diwajibkan kepada semua orang muslim, termasuk orang perempuan pun. Tak sebut dalam hadis, tapi syarah hadis ini kepada orang perempuan juga. Tolong ngaji. Jangan mengaji hak bab orang perempuan sama, mengaji hak bab orang laki-laki sama. Sekali mereka buat tak ketahuan, tak tahu. Tak tahu boleh ke tak tahu, kami pun tak tahu. Pasal kuasa laki-laki kuasa perempuan tak sama. Laki-laki tak, orang perempuan tak boleh cerai suami. Orang laki-laki boleh cerai isteri. Berapa kali dah dia kata? Dia kata 2 kali, tapi hak sekali tu dia tarik balik. La ilaha illallah. Dia cerai, dia tarik balik. Dia tarik balik. Lepas tu okey lah, kira sekali lah. Siapa habaq? Dia kata laki dia habaq. Cerai tak boleh balik, tak boleh tarik balik. Cik Oi kata, cerai mana boleh tarik balik? Oh cuk, aku silap kata cuk. Mana boleh cuk cerai? Kata aja jatuh. Ataupun dia taklik. Hang balik rumah mak hang, jatuh cerai, talak satu dengan aku. Tu balik tak? Balik Pasal apa? Dia kata tak apa dah, dia baik dah dengan mak saya. Lepas tu dia kata tak apalah, aku tarik balik lah, hampirlah balik kalau nak balik. Saya balik Dia rujuk balik tak? Tak. Lepas rujuk dapat anak tak? Dapat. Berapa orang? Seorang. Macam mana tuan-tuan? Mengaji hak bab orang laki-laki sama. Sebab orang laki-laki ada hukum-hukum tertentu berkait dengan mereka. Jangan mengaji hak bab perempuan saja. Ustaz, perempuan kena buat macam ni Ustaz. Betul. Ustaz, kita isteri ni memang kena buat macam ni kan Ustaz? Betul. Habis tu kalau suami buat macam ni jadi macam mana? Tak tahu lah Ustaz. Saya pun tak tahu juga. Dia kata tak apa. Bulan puasa, dia tak boleh puasa. Dia malas puasa. Bukan dia tak boleh, dia malas puasa. Dia habaqkan isteri dia, masaklah aku pergi aku makan. Kalau aku makan di luar, dia buat agama tangkap. Tak boleh bang, abang tak mau puasa, abang sihat elok tapi tak mau berdosa. Kalau aku masak dosa, tak apa, dosa hang masak aku tanggung. Mohon tak ada orang tanggung dosa orang. Hidup abang kat bini dia, tak apa, dosa hang masak tu aku tanggung. Ada orang boleh tanggung dosa orang? Tak ada, tanggung sendiri lah, dosa juga.
Dia habaq suami saya, habaq kata, boleh depan malaikat esok kata, wahai malaikat, ya Allah, sesungguhnya di dunia dulu suami aku ni dia tak puasa. Aku masak bagi kat dia. Dia habaq kata dia nak tanggung dosa aku. Siapa dosa ni duk ada? Dia mau tahu. Tanggunglah dosa tetap dosa. Hidup mohon, ngaji sama, bagi tahu. Cerita orang lelaki-lelaki pun kena tahu, cerita pasal orang perempuan pun kena tahu. Betul ke ustaz, orang perempuan kalau takbir dia kena tangan tangi saja? Allahu akbar. Boleh tak ustaz kalau tangan di atas? Sebab orang lelaki-lelaki je duduk di atas tangan ni. Boleh. Tapi dah pakai telekung, takkan nak suruh naik ke atas tu buka telekung. Dan kalau pakai hak biasa, boleh. Takbir jangan kaki boleh. Tapi dah duduk dalam telekung, takbir bawah ni lah. Dia kena mengaji juga bab-bab kaitan dengan bab-bab yang berkaitan dengan orang lelaki-lelaki. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu hadis. Wa muslimatin, hak tu syarah. Jadi orang menuntut ilmu wajib kepada orang lelaki-lelaki. Dan juga di samping tu juga syarah kepada hadis ni, orang perempuan pun kena mengaji, jangan tak mengaji. Bahkan Islam letakkan orang yang menuntut ilmu ni pada kedudukan yang mulia, seperti dinyatakan dalam ayat yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah tinggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang beri ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, artinya beberapa ketinggian. Tak apalah sebutlah hak berkenaan pergi sampai negeri Cina apa, hak tu bukan hadis. Hak tu adalah rekaan je. Dan hadis sahih Nabi SAW menyebut, ni hadis betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ni hadis betul. Siapa yang melalui satu jalan mencari ilmu, Allah memudahkan jalannya pergi ke syurga, ya. Termasuklah dia buka jalan bagi orang mengaji. Maklum orang pergi mana pagi ni? Tak pergi mana? Main naik kereta aku, jom kita pergi mengaji. Tu orang tu. Dia bawa geng 2-3 orang, jom pergi mengaji. Aku malas nak mengaji, aku malu ke orang, malu apa tutup sampai ke hidung. Dia bukan tahu siapa dia. Ni saya pun bukan kenal ni perempuan ni. Tuan-tuan saya kenal, dah bisa tengok. Bisa tengok. Perempuan saya tak kenal siapa dia. Tiba-tiba jumpa rumah menori, "Apa khabar ustaz?" "Sihat." Isteri saya pun perhati, ya. Siapa dia bang? Apa dia nak kata macam mana? Tak kenal. Dia kata haduk mengaji kat ustaz di Wisma Persekutuan tu. Haduk tahu mana? Haduk belah kanan ujung tu. Kami perempuan-perempuan hak muda-muda depa suruh duduk belakang. Pandai dia bah. Susun orang pun pandai. Hak muda-muda duduk belakang, hak tua-tua pakai duduk depan. Pasal orang tua-tua telinga tak apa dengar. Mohong ah. Tentang lah saya mengajak, depa suruh hak muda-muda duduk belakang, hak tua-tua duduk depan. Tu haduk mengantuk depan tu. Mengantuk. Hak belakang, hak pakai bedak gebu, saya tak boleh tengok juga. Duduk belakang tu. Mereka duduk tegak rumah menuri. Isteri saya perhati, siapa dia bang? Dia menjawab, dia tanya, hak nombor berapa bang? Mampu. Dia tanya, siapa dia bang? Tak perasan siapa dia. Tak pergi makan dengan isteri saya tanya, kenal ustaz di mana? Lah kami duduk ngaji kat dia. Oh ya kan, nak murid dia ke? Atau setiap kali nak mengajak, terus nak pakai lawa-lawa kan. Tak kira kau nak murid rajin tengok. Orang perempuan ni tak ada kerja lain ke? Aku fikir hak tu je. Bagilah pakai elok sikit suami kan. Oh nampak smart lagi. Ni kan pakai serban tekan sampai telinga. Jadi lebih kuduk juga. Apa? Tuan-tuan pergi nampak tengok jabatan agama pakai macam mana. Boh necktie tuan-tuan tak pakai macam ni. Tuan-tuan tak kenal tengok. Allah Yakub budak mana? Lepas kata budak praktikal lah, nampak muda tu. Duk macam ni nampak lah tu. Imam tua pun. Siapa yang buka jalan untuk orang mengaji? Dia nak main mengaji, dia ajak kawan-kawan apa semua. Yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nak masuk syurga, Tuhan pemudahkan dia. Pasal apa? Di dunia dulu dia suka buka jalan bagi orang mengaji. Dia main rakam, dia hantar ke orang lain semua pakat mengaji sama macam dengan dia, dapat pahala yang sama. Rasulullah janji. Ni ada hadis
Hadis ini oleh Imam Muslim, hadis sahih. Terdapat banyak lagi hujah yang sahih berkaitan galakkan menuntut ilmu. Semua hujah tersebut sudah cukup bagi kita untuk menggalakkan umat Islam. Kenapa perlu reka lagi hadis-hadis palsu? Nak reka pasal apa? Pasal dia ada perniagaan kot di negeri tu. Nak suruh kita semua pakat pi tengok. Maka adapun sesiapa yang setiap minggu datang ke Langkawi, maka hatinya akan ditenangkan oleh Allah 10 tahun. Ni dia pakat turun main Langkawi pasal apa? Pasal dia kerja kereta sewa. Kalau ramai-ramai Langkawi, orang sewa kereta dia, kan? Dia kerja toki kereta sewa, dia keluar hadis, siapa-siapa yang main pada seminggu sekali melawat Langkawi, maka Allah Ta'ala akan tenangkan hati dia 10 tahun. Main-main Langkawi tenang, apa duit tak ada, tengok saja, tak ada, apa kata sewa kereta tak boleh. Yang kawan kereta sewa yang buat hadis, rupanya nak bagi orang main Langkawi banyak. Lepas tu nak cerita benda-benda macam tu. Hak tu nama dia palsu dan berdosa. Berdosa besar sebab dia tipu dengan nama Rasulullah. Dia guna pakai nama Rasulullah, dia gamak tipu orang pasal nak bagi laris perniagaan kereta sewa dia. Dengan duk buat macam tu, saja sebut je lah. Nak buat. Baik. Hadis palsu yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Hak ni bukan hadis. Hak ni kata-kata oleh Syekh Said bin Saleh dalam kitab Ahadis Mardudah. Bukan dia, ni kata-kata ulama saja. Ya. Kata-kata ulama saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ni kata-kata ulama, dia bukan hadis. Belajarlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Itu bukan hadis, tu kata-kata ulama. Boleh pakai tak? Boleh? Boleh. Tapi jangan kata hadis. Kata ada ulama kata belajarlah ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Hakikatnya Islam memang menggalakkan umat Islam menuntut ilmu. Dalam kitab Adab Syar'iyah kalangan Ibnu Muflih diceritakan Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, sampai bilakah seorang itu perlu menuntut ilmu? Sampai liang lahat. Nampak? Imam Ahmad yang kata sampai liang lahat. Lalu Ahmad berkata, kami pun masih menuntut ilmu sampai saat ini. Jika kita ingin menggalakkan orang ramai supaya menuntut ilmu, carilah dalil-dalil lain yang sesuai, jangan guna hadis palsu. Justru itu kita tidak lagi berhajat kepada hadis yang lemah dan palsu, kerana dalam surah Taha ayat 111 Allah Ta'ala sebut wa qur rabbi zidni ilma, dan berdoalah mengatakan wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu aku. Jadi ada dalam hadis dalam Quran pun Nabi SAW Allah Ta'ala sebut tentang suruh cari ilmu. Tak perlulah hadis-hadis dhaif ni, ya. Hadis dhaif tak payah. Kita berhenti pukul berapa? 10.30 10.30 boleh? 15 minit mana naik? Okey. Hadis palsu tentang malam raya. Siapa dia haduk rajin pakai hadis ni? Ma min abdin yusalli lailatal aidi 6 raka'atin illa syafa'a fihi ahli baitihi kulluhum qad wajaba lahun nar. Mana-mana orang yang semayang 6 rakaat pada malam raya, disyafaatkan seluruh keluarga dia. Kalau keluarga dia semua itu dah dijadikan dengan neraka, tu dia. Kalau semua keluarga dia ahli neraka, ada seorang semayang 6 rakaat pada malam raya, semua akan dimasukkan ke dalam syurga. Hak tu bukan hadis, itu palsu. Ya, hadis palsu. Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbahu yauma yatamutul qalba. Ni pun hadis palsu juga. Sesiapa yang menghidupkan malam Aidil Fitri dan Aidil Adha, hatinya tidak akan mati di kala hati semua orang lain yang akan mati. Ini ada pendapat daripada Imam Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid bahawa hadis ini disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabair dan Mu'jam Al-Aswad daripada Ubadah bin Samit. Dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki bernama Umar bin Harun Al-Balkhi. Walaupun Ibnul Mahdi dan juga yang lain memuji Umar dengan Harun, tetapi Umar bin Harun, tetapi kebanyakan sajadah mengatakan ingatan dia sangat lemah. Menurut Ibnu Ma'in, Umar bin Harun adalah seorang yang berdusta.
Ibnul Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad ketika menceritakan perihal Rasulullah pada malam raya berkata, kemudian baginda tidur dan tidak menghidupkan malam itu. Tidak ada satu pun hadis sahih yang berkaitan dengan solat sunat khusus pada malam raya, tak ada. Ada seketika Rasulullah tidur je pada malam raya tu, tak ada sebutlah ada sembahyang sunat sampai 6 rakaat boleh menyelamatkan ahli keluarga yang masuk neraka apa, tak ada. Tu kita kena ambil tahu tentang hadis qudsi, hadis yang baik. Ada hadis palsu juga tentang sunat Rejab, puasa sunat Rejab. Ada hadis palsu. Bunyi hadis dia macam ni: man shama salasati ayyamin min Rejab. Ni hadis palsu ni, hadis palsu. Saya tuan-tuan kata hadis sahih lah, hadis palsu. Man shama salasata ayyamin, ni lah ni hadis lah. Syok baca tuan-tuan, bukan mengajak nak pun. Syok baca tuan-tuan dengar kan. Banyak lagi ni. Oh, ada lagi berapa, saya dah baca berapa, 3, 4, 5, 8. Ada lagi berapa puluh lagi ni, 32 lagi. Hadis palsu. Banyak orang reka hadis. Reka pasal itulah, macam yang saya kata tadi lah, dia dah buat kereta sewa. Dia buatlah hadis, sesiapa yang datang ke Langkawi maka Allah Ta'ala akan bagi ketenangan kepada jiwanya selama 10 hari. Lepas tu mai pula. Tu dia kereta sewa dia, orang ramai mai. Dia nak reka, maknanya tak betul pun. Baik, hadis tentang sunat Rejab, puasa sunat Rejab. Man shama salasata ayyamin min Rejab kataballahu lahu siyamu syahrin, wa man shama sab'atun ayyamin min Rejab aghlaqallahu sab'ati abwabi minan nar, wa man shama samaniyata ayyamin min Rejab fatahallahu lahu samaniyata abwabi minal jannah. Saya baca dulu dia punya hak yang tak betul ini. Wa man shama nisfu Rejab kataballahu lahu ridwanah, wa man kataba lahu ridwanahu lam yu'azzibhu, wa man shama Rejab kulluhu hasabuhullah hisaban yasira. Siapa yang berpuasa sunat 3 hari pada bulan Rejab, Allah tulis baginya ganjaran puasa seperti sebulan. Puasa 3 hari bulan Rejab dapat pahala puasa sebulan. Ini dia reka ni. Sesiapa yang berpuasa 7 hari pada bulan Rejab, Allah tutup baginya 7 pintu neraka. Oh, pandai dia buat. Ni mesti orang reti kat ni buat. Kalau tidak dia bukan tahu. Sesiapa yang berpuasa 8 hari pada bulan Rejab, Allah bukakan baginya 8 pintu syurga. Syurga dalam kitab Usul Tauhid sebut 8. Dan kitab Usul Tauhid, syurga ada 8, neraka ada 7 pintu. Ada darul bawar. Satu lagi syurga apa? Tambah, ada satu lagi ditambah. Syurga ada 8 pintu. Siapa yang berpuasa setengah bulan, artinya 15 hari pada bulan Rejab, Allah tuliskan baginya keredaan. Siapa yang sudah ditetapkan baginya redha, dia tidak akan diazab. Malah siapa yang berpuasa penuh sebulan Rejab, Allah akan hisapnya di hari kiamat dengan hisap yang mudah. Hak tu palsu. Tapi hal lain-lain, puasa Rejab boleh tak? Boleh. Sunat tak puasa? Sunat. Tapi jangan ambil hadis ni bukan hadis. Saya pergi duduk mik pula, saya puasa ikut 15 hari lah. Pasal apa? Pasal 15 hari pun cukup dah puasanya ni. Dapat puasa sebulan dah ni pahala ni. Lepas tu dapat redha Allah Ta'ala pula. Oh, syok dia dah. Ni hadis rekaan tentang kelebihan puasa Rejab. Tadi hadis anak zina tadi ni, anak orang yang berzina tak masuk syurga tu tak betul. Kemudian hadis yang terakhir ialah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Itu bukan hadis. Kata Ibn Taymiyah, lafaz hadis ini tidak ada bukti daripada Rasulullah, tetapi maknanya menunjukkan sifat hormat kepada mak. Tak salah nak buat amal supaya meletakkan ibu tu di tempat yang tinggi, tapi jangan pakai had ni bukan hadis. Had ni mungkin kata-kata hikmah saja. Kata-kata hikmah boleh pakai. Sesungguhnya syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Sebagai kata-kata hikmah boleh. Pasal apa? Junjunglah ibu tu setinggi-tingginya, kerana bila kita buat baik dengan dia, kita dapat syurga Allah. Tu betul apa?
Tapi jangan anggap ini sebagai hadis, kerana ini adalah palsu. Pendapat Ibn Taymiyah ini dicatatkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilatul Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Artinya pendapat Ibn Taymiyah yang mengatakan ini palsu ada dalam kitab. Az-Zahabi menyebut hadis ini dalam Mizanul I'tidal daripada Ibnu Abbas secara marfu', iaitu susur galurnya pelapornya sampai kepada Rasulullah. Dalam sanad terdapat Musa bin Muhammad Atta yang mengatakan Musa itu adalah seorang pendusta hadis. Tak betul, dia ni pun tak betul, dia tipu je, dia kata. Kemudian ada cerita daripada Muawiyah bin Jahimah bahawa dia datang menemui Nabi SAW. Sesungguhnya aku ingin menyertai peperangan jihad dan aku datang meminta pendapat kamu ya Rasulullah. Nabi tanya, adakah kamu masih ada ibu? Dia menjawab, ya Rasulullah, ada. Rasulullah sabda, izhab falzamha fa innal jannata 'inda rijlaihi. Pergilah dan berbaktilah kepada ibu kamu, sesungguhnya syurga itu berada di bawah tapak kakinya. Hadis ini sahih, iaitu diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tabarani dan Hakim. Inilah hadis dia. Bukan al-jannatu takhdamil ummahat, tu bukan. Hadis hak kata apa ni, syurga bawah tapak kaki ibu ni, hadis yang cerita Muawiyah bin Jahimah jumpa Nabi nak minta pergi perang. Nabi kata ada mak di rumah, balik perang dengan dia. Pasal apa? Jaga mak pun kira satu perang tak? Perempuan tak percaya terai belah dia. Jenuh perang, pagi-pagi nak makan burger, jenuh perang. Saya biasa belatuk saya, pagi menyerok nak makan burger. Saya tak boleh terima, la ilaha illallah tu, tak mana lah nak cari burger. Tu ayah saya kata apa? Hampa pergi beli burger, hampa pergi beli daging, hampa buah dalam peti air. Dia nak makan esok je, hampa goreng, tak usah banyak cakap. Pasal apa? Mak aku, mak dia, tok kita tu mak ayah saya. Jadi dia nak makan apa? Pergi. Dia minta apa bagi. Sebab dulu-dulu pun kita minta nak apa, dia cari sampai dapat. Bagi ke dia. Berbubuh dalam peti air tu. Roti tu hampa simpan elok-elok. Lepas tu dia nak je hampa bakar bagi dia. Pagi-pagi makan burger, jenuh perang dia. La ilaha illallah. Pukul 4 pagi dia bangkit mandi dah. Dia lupa bawa tola. Dia jalan dengan kain basah habis lantai. Dia lupa, dia kata kain tola duduk dalam bilik. Dia jalan keletak. Ayak penuh lantai tu. Jenuh perang, tuan-tuan. Perang tu usah lagi. Rasulullah kata apa? Izhab falzamha fa innal jannata 'inda rijlaihi. Ini hadis sahih. Pergilah kamu berbakti kepada ibu kamu, sesungguhnya syurga berada di bawah kedua tapak kakinya. Itu betul. Itu hadis. Al-jannatu aqdamil ummahat, tu bukan hadis. Bukan hadis. Tu yang saya kata tu, ada yang kita kena pegang. Hak mana-mana betul hadis, hak mana. Ini hadis. Hadis Nasa'i dan Tabarani dan Al-Hakim. Jadi buat amai benda yang mai daripada hadis. Tak apalah. Hak tu perang dengan mak, perang dengan anak pun perang tak. Pagi-pagi perang dah. Macam dengan orang suruh kawat tu, bangun. Mak dia perang. Anak-anak tu, ya Allah, dia buat arahan, order. Bangun. Sembayang, tunggu pagi. Hampa malam boleh. Dia siap dengan ceramah dia. Tu perang dengan anak. Perang tak? Perang mulut orang panggil. Dengan ayah dia pun perang. Ayah hang pun satu hal, dia kata. Malam tengok bola tu pukul 3 pagi, nak bangkit sembahyang lambat. Jangan nak buat kerja macam tu. Perang juga, perang dengan suami. Kira orang perempuan ni pahala perang banyak. Tak sampai perang lah. Cukuplah perang dengan kami, cukup lah. Nama dia perang mulut. Perang mulut. Peranglah dengan suami. Tu ujung hak jenis suami menurut juga. Ada setengah suami melawan. Jenuh perang dia kata, Ustaz. Dan kita tak nak perang dengan dia. Dosa bang, tak baik kalau tak semayang. Saya ni rasa macam mana duk bagi makan orang tak semayang ni. Sedih dia dah. Dia kata kat suami dia, atau makan sudah, aku makan kedai mamak. Bukan macam tu. Makan di rumah tak apa, tapi orang hak masak ni rasa sedih.
Semayang dia bukannya lama mana, abang 2 rakaat je. Pilah semayang sat belum nak makan nasi. Lepas tu dah matahari naik dah. Pak abang qada tak apa abang qada. Aku pergi sedia dia dah. Isteri dia hampak tikar, letak kain, letak kepiah. Nak suruh suami dia semayang dah. Dia kata besok sekali balik rumah mak dia. Mak dia jerkah suruh semayang. Dia sengap Ustaz. Duk tidur tu, baca Fatihah, ambil tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Mak dia pun cakap, "Hai, Fatihah dengar bunyi rendah ya." Rendah lah kawan duk tidur. Dia boleh murung. Dia duk tidur tu, dia baca Fatihah, nak bagi mak dia dengar, kata dia baca Fatihah. Mak dia tahu, mak dia kata, "Ai, Fatihah bunyi rendah ya pun, perasan bukan berdiri ni. Orang berdiri dengar bunyi Fatihah tinggi ke. Ni bunyi rendah tu duk tidur." Dia boleh murung Ustaz, dia dah. Jenuh perang Ustaz, orang tak mau sembahyang ni. Jenuh perang kita. Saya ingat kok perang pakai besi ke tikam ke apa, rupanya tak, perang mulut. Sama dengan anak, sama naik dengan ayah dia. Oh, dia kata puas, tara nak boleh bagi semayang. Saya duduk dalam rumah ni pun tak perlu kerja di luar dah Ustaz. Saya perang di rumah pun puas dah. Perang dengan dengan pinggan mangkuk, pompang bagi-bagi. Perang juga. Perang dengan mesin basuh, dungdang basuh baju. Perang juga dia dah. Kira kami ni letih perang rumah kan. Tu ke tak tahu. Dia perasan-perasan lebih kurang tu juga no. Puan-puan ambil lah pahala tu. Pahala perang sabilillah. Rasulullah pernah kata ke orang sahabat dia, engkau balik jaga mak engkau, sesungguhnya syurga di bawah tapak kaki dia. Hadis sahih. Tapi hak yang al-jannatu tahta aqdabil ummahat tu bukan hadis. Hadis palsu. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sampai 10.30. Depa kata cukup dah kot 10.30. Boleh pi lagi ni perasan pukul 11 boleh pi orang. Tak usah lah tuan-tuan, lain kali lah pula kita sambung lagi. Ada lagi 32 hadis ni. Sambunglah pula bila-bila. Hadis palsu artinya bukan hadis, tapi kita selalu duk guna. Dalam kitab yang saya ada kat saya ni 40 hadis palsu yang popular. Popular ni orang duk pakai. Ya rupanya bukan. Yang hadis sahih ada, tapi hak tu mungkin dia punya syarah dia ataupun ada kepentingan dia buat. Dia mungkin ada kelang di belah Cina, dia suruh semua orang pakai pi Cina. Dia kata Rasulullah suruh pi Cina. Contohlah yang antara dia palsu. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar min amakinina hazihi khassah wa min jami'al buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.